Benda yang sunat tak apa kalau dia tinggal, tapi benda yang kata dia kena buat. Maka inilah dalil bagi orang yang tidak rugi. Maka orang yang tidak rugi adalah orang yang betul-betul beriman, iaitu beriman itu perkataan dan juga amal mesti seiring bersama. Itu maksudnya tidak boleh dipisahkan. Mengaku saja Islam dengan amal cara Islam tidak boleh dipisahkan. Jika dipisahkan, dia bukan Islam. Kalau amal saja dia tak berkata pun tentang dia tak mengaku dia Islam, amal dia tidak diterima. Contohnya macam orang Kristian ke, orang Yahudi ke, orang Hindu ke, orang Buddha ke, dia salat 5 waktu, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi haji ke apa, tidak diterima kerana dia tidak ada perkataan yang dia mengaku dia Islam. Maka sebab itulah perkataan mesti ada dan amal mesti ada. Jangan mana di kalangan orang kafir yang dermawan ramai mana, lebih daripada harta zakat dia bagi derma, ramai mana. Tapi Allah Ta'ala nilai sebagai amal soleh dah. Kerana amal soleh, amal yang dia buat tu adalah amalan yang bagus, tetapi dia tidak mengaku dia itu Islam. Kerana dia tak mengaku dia itu Islam, maka dia tu bukannya Islam, dia bukannya orang yang beriman. Maka sebab itulah Imam Bukhari beritahu sini, perkataan dan juga perbuatan, iaitu amalan, mesti seiring bersama sampai mati. Start daripada awal dia Islam sampai dia mati, dia kena qaulun wa fi'lun, kena bersama sampai bila-bila. Dan pulanya habis itu wa yazidu wa yanqusu. Iman ni juga dia ada iman yang bertambah, ada iman yang berkurang. Tambah ada, kurang ada. Iman ni dia ada derajat. Iman ni tinggi, tapi dia ada batasan tinggi dia. Ada yang tinggi, ada yang rendah daripada yang tinggi itu. Mana yang tinggi, ya tinggi pada tinggi itu, maka tinggi dia. Kalau yang rendah daripada yang tinggi itu, maka rendah dia. Dan dikira dia tu orang yang beriman lah. Dia duduk di apa, tangga ataupun darjat ya iman. Bila sebut kata darjat ni mana tangga ke arah menaik. Tangga yang ke arah naik tu, dia tu duduk di batas sama ada 1 anak tangga ke, 2 anak tangga ke, 3 anak tangga ke, ataupun banyak lagi. Tetapi dia di atas landasan dah. Kalau orang itu orang yang beriman, dan orang yang berada di situ, dia akan selamat lah. Sebab orang yang Islam pasti selamat dia. Dia akan selamat. Dan ini adalah contoh mudahnya Imam Bukhari beritahu, iman ni ada orang yang rendah iman dia kerana maksiat. Kerana maksiat. Dia ni amal soleh, kena amal, tapi buat maksiat pun dia buat maksiat, buat benda dosa pun dia buat juga. Maka dosa yang dia buat tu menyebabkan iman dia rendah. Bahkan ketika dia melaksanakan perbuatan maksiat tu, Nabi SAW pernah berkatanya, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzinanya orang yang berzina ketika dia berzina, dia masa tu dalam keadaan beriman. Dia tak ada iman masa tu. Itu ketika dia dalam keadaan berzina. Begitu juga orang yang mencuri, dalam hadis tu ada sebut orang yang mencuri, tidak mencurinya orang yang mencuri ketika dia mencuri, yang mana masa tu dia tu orang yang beriman dah. Dia tidak ada iman masa tu. Maka tak ada iman situnya, bukan dia tu jadi murtad situ.
dia masa tu iman dia kalau kira dikumpulkan semua sekali, iman dia kurang satu lah. Masa tu tak ada iman ketika dia melakukan maksiat. Tapi selepas pada tu ada pula imannya. Sebab itulah orang yang melakukan maksiat ni dikira macam kafir. Orang yang melakukan maksiat dikira dia ni sebagai orang yang kafir masa tu, tapi tidak dipanggil kafir murtad. Kenapa lah? Bukan kata dia mesti jadi kafir murtad, tak, bukan jadi kafir murtad. Bahkan masa tu dia jadi kafir pada keadaan masa tu saja. Bukan jadi kafir kekal ataupun mana kafir murtad. Bukan jadi kafir murtad. Sebab kafir pun dia ada kategori dia. Mana kategori yang berat, kategori yang ringan. Sebab bagi orang Islam dia ada yang melakukan maksiat. Yang melakukan maksiat tetapnya dia tu Islam. Tetap dia tu dikira masih lagi Islam jika dia menunjukkan adanya amalan-amalan orang Islam yang dia buat. Contohnya solat. Dia solat tak? Dia solat. Tapi mencuri pun dia curi juga. Jadi mencuri itu maknanya dalil bagi dia tu orang yang rendah iman dia, kurang iman dia. Bukan tidak ada iman, kurang iman dia. Tapi ketika dia melaksanakan maksiat tu, iman dia tak ada masa tu. Sebab dia tak akan boleh melakukan maksiat dalam keadaan dia tu dalam beriman. Tak boleh buat. Sebab tu Nabi kata, ketika dia melakukan itu saja. Sebab tu hadis tu dia ada sebut gitu. La yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaknya mencurinya orang yang mencuri ketika dia mencuri itu dalam keadaan dia tu beriman. Maknanya dia ni tidak beriman ketika dia dalam mencuri. Selepas pada tu maknanya beriman. Mudah apa? Masa dia mencuri tak ada iman. Maksudnya selain daripada dia mencuri itu dia beriman. Mana iman dia tu jadi kurang. Kalau dinisbahkan keseluruhan hidup dia, iman dia kurang. Orang lain banyak iman dia tu kurang. Maka inilah maksud bertambah mengurang tu. Dia tak ada dia tak ada yang sini. Bukannya iman ni pesing tak ada terus, tak ada. Selepas dia mencuri tu dia tu jadi kafir terus dah. Hukum kafir dah kata dia dah. Dia dia berzina tu dia jadi dia tu kafir terus ke? Tak. Dia membunuh orang dikira dia ni macam kafir terus ke? Tak. Tetapi masa tu saja. Masa dia melakukan perbuatan maksiat saja. Maka ni dalil bagi bertambahnya iman, mengurangnya iman, dan sesuai dalil hak yang dibaca apa ni. Qaulullah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkatanya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkatanya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu agar bertambahnya mereka itu dapat menambahkan iman mereka bersama dengan iman mereka. Hal ini seperti mana di dalam ayat apa ni, surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat 4.
Iaitu di dalam surahnya Al-Fathi, surah Al-Fatah, ayat yang keempat. Itu ayat dia berbunyinya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hati-hati orang mukmin. Liyazdadu imana, agar bertambah-tambahnya iman mereka, ma'a imanihim, berserta iman yang sedia ada, berserta dengan iman mereka yang sedia ada. Yang mana Allah Ta'ala memberi nusrah kepada orang mukmin, maka bertambah-tambahnya iman mereka dengan turut syariat Allah Ta'ala. Yang biasanya memang mereka ni turut syariat Allah Ta'ala, tapi ditambahkan dengan nusrah, pertolongan daripada Allah Ta'ala, maka bertambah-tambahnya yakinnya mereka, bertambah-tambahnya percayanya mereka, bertambah-tambah lagi mereka itu membenarkan Allah Ta'ala dan juga Rasul. Tambah lagi, seperti mana kita terjemah dah tadi, iman dengan mana? Percaya, membenarkan. Dan percaya ni mesti tahu baru percaya. Kita tidak akan percaya kepada satu orang melainkan kita tahu, kita kenal, maka barulah kita akan percaya. Maka begitu juga dengan Allah. Kita kenal Allah, kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kenal macam mana? Melainkan kita kena kenal dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Sebab tu Allah Ta'ala lantiknya Rasul, sebab nak suruh kenal Allah lah. Lantiknya Rasul, bukan dengan cara nak kenal Allah dengan cara kita pergi bertapa mana-mana kada. Bahkan nak kenal Allah, nak kenal Allah Ta'ala, kena ikut syariat Allah. Nak kenal Allah, nak tahu, nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Nak kenal Allah yang sepatut kita kenal Allah tu saja. Yang sepatut kita tahu tentang Allah Ta'ala saja. Kita nak kenal seluruh tentang Allah, tentang zat Allah Ta'ala, bahkan kita kena kenal kadar mana yang Allah Ta'ala bagi tahu. Dan selepas pada tu, apa yang penting kita tahu daripada Allah, iaitu syariat dia. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala larang, jangan buat. Apa yang Allah Ta'ala perintah, buat. Dan apa yang Allah Ta'ala tak perintah, Allah Ta'ala tak larang, maka kalau benda tu berbentuk syariah, tak boleh buat. Dipanggil amalan yang betul bid'ah tak boleh buat. Allah Ta'ala larang ke? Allah Ta'ala tak larang. Allah Ta'ala suruh ke? Allah Ta'ala tak suruh. Benda yang tidak disuruh tak boleh buat. Kerana apa? Nak buat satu amalan mestinya kena ada ilmu. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan perkara yang kamu tidak tahu ilmu tentang ia. Kamu tidak ada ilmu tentang perkara yang kamu nak amal, maka jangan kamu buat. Jangan kamu amal, jangan kamu kerjakan. Kerana jika kita laksanakan juga, maka kita sudah melanggar perintah Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, kita langgar larangan Allah Ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran, jangan kamu melakukan. Jangan kamu melakukan makna isyarat kepada larangan Allah Ta'ala. Itu jika kita melakukan bid'ah, kita sudah melakukan benda yang Allah Ta'ala larang, iaitu kita melakukan amalan yang tidak ada ilmu tentang dia. Maka bahaya. Jadi liyazdadu imanan ma'imani, inilah dalil bagi bertambah-tambahnya iman. Sedia ada iman, ada dah, tapi bertambah-tambahnya iman bila kita baca Al-Quran, maka kita tahunya tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku terhadap kita, kesalahan-kesalahan yang berlaku terhadap masyarakat. Dan bila kita tengok sama seperti mana dalam Al-Quran,
maka kita makin yakin lagi tentang Al-Quran. Maka iman kita beriman tak? Kita beriman, tapi dengan kita belajar Al-Quran, maka akan bertambah-tambahnya iman kita. Begitu juga dengan kita belajar hadis. Sebelum pada ni tak belajar hadis, bila belajar hadis barulah kita tahu sebab itulah begini, sebab itulah begitu. Maka bertambah-tambahnya iman. Yang mana sedia ada, sudah ada iman. Maka iman ni bertambah-tambah. Dan iman dia duduk pada tingkat yang tertinggi dah. Maka dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada yang atas, ada yang rendah. Sebab itulah ada syurga ni, ada syurga yang tinggi, ada syurga yang rendah daripada yang tinggi. Tapi dia duduk mana? Dia duduk di tempat tinggi. Macam gajah lah kan, gajah. Gajah ni besar lah. Besar gajah. Tapi dia ada kecil sikit pada besar. Anak gajah tu kecil lagi, tapi orang panggil gajah. Bila sebut kata gajah, gajah besar. Bila sebut kata gajah, gajah ni besar. Maka tu isyarat kepada kita iman tu yang besar dah. Ataupun iman tu yang tinggi dah. Maka dia ada tingkatan dia, iaitu lebih tinggi. Hak lebih tinggi tu mana? Bertambah. Hak mengurang tu bukan kata kurang daripada hak tahap atas tu dah. Dia masih lagi duduk di tingkat atas, tapi kurang saja. Betul. Wazidnahum huda. Dan ayat lain pula dalam surah Al-Kahfi, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi ilmu yang Allah Ta'ala bagi, petunjuk yang Allah Ta'ala bagi, petunjuk hidayah yang Allah Ta'ala bagi, dan petunjuk yang paling besar adalah wahyu, Al-Quran dengan sunnah. Petunjuk besar. Jadi petunjuk ni yang Allah Ta'ala bagi itu adalah Allah Ta'ala menambahkan. Maka sebab itulah dengan belajarnya Al-Quran, dengan belajarnya hadis, maka bertambahnya iman. Maka amal kita pun akan jadi semakin molek, semakin molek, semakin molek. Sebab orang tu bukan nak buat bid'ah, tapi dia tak tahu benda tu bid'ah. Orang tu tidak mahu buat syirik, tapi dia tak tahu benda tu syirik. Tapi dengan dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, barulah dia tahu, ni syirik, ini bid'ah. Maka barulah dia tahu, ni yang Allah Ta'ala syariatkan, yang ni Allah Ta'ala tak syariatkan. Maka dia boleh bezakan. Tapi dia memanglah dia ni satu orang yang akan amal benda yang disyariatkan. Dia nak amal benda yang Allah Ta'ala syariatkan. Cuma dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Tak tahu kerana dia masih lagi dalam proses belajar. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang dalam proses belajar. Dalam proses belajar tak kira dihukum salah. Hukum salahnya orang yang meninggalkan belajar dan dia melakukan perkara tidak berdasarkan ilmu. Maka jika kita tahunya satu perkara yang betul keliru, tak tahunya dalilnya, mudah untuk kita buat hukum kan. Kalau kita tidak tahunya benda tu dalil, tidak tahunya benda tu mari daripada Allah Ta'ala dengan Rasul ke, maka mula-mula sekali kita tinggalkan. Kecuali perkara-perkara yang sukar kita nak tinggalkan, mereka kita terpaksa kena ambil pendapat-pendapat orang-orang tertentu yang kita boleh percaya kepada orang tertentu tu. Barulah kita guna dulu sebentar pendapat orang ni selama mana kitanya tidak tahu. Boleh lah. Cuma benda ni jangan buat umum, kerana kalau buat umum dia akan jadi masalah pada masyarakat. Masyarakat akan jadi satu orang yang pok turu. Kita ni bila kita tak tahu, maka kita kena tanya orang yang lebih tahu. Maka tanya kepada orang yang lebih tahu tu isyarat kepada tanya pendapat. Cuma orang silap fahamnya, bila kita kena tanya satu soalan, bukanlah kita kena tanya situ adalah tanya jawapan. Kita kena tanya yang sebenar kali adalah dalil. Kalau nak suruh dia jawab dengan pendapat dia, buat apa? Kita tanya dia dalil.
Jangan kita tanya hukum ni boleh ke tak boleh, boleh buat ke tak boleh buat. Kita kena tanya, ubah soalan kita tu dengan tanya mana dalilnya ustaz. Tu soalan. Buat begini, ada orang kata buat begitu. Mana dalilnya ustaz? Maka bila ustaz tu bagi tahu dalil, maka bila kita boleh nilai yang ni dalil sahihnya, dalil tak sahihnya, maka dengan dalil tu tepat dengan pendapat dia, maka kita terima pendapat dia. Tetapi selepas pada tu kita tanya pula pada orang lain satu pendapat yang dia keluarkan dalil lain pula, yang dalil dia lebih kuat daripada pendapat ustaz tadi, maka kita akan turut pendapat ustaz tadi. Maka soalan yang kita nak tanya pendapat orang, maka mestilah berdasarkan kita tanya dalil dia. Jika dia tidak boleh tahu, tak boleh bagi tahu tentang dalil ataupun dia berdasarkan dalil, maka pendapat dia tu hanya sekadar pendapat saja. Kita nak terima pun boleh, kita tidak terima pun boleh. Dan kalau kita terima sekadar sebentar tu saja. Seumpama kalau kita tanya satu soalan, kiblat mana? Sekadar tu saja. Itu kata kiblat ni straight. Tapi bila kita tahu selepas pada tu dengan yakinnya, kita tengok masjid hak mana ada tu, ataupun kita ada kompas ke mana ke, kita boleh cek sendiri ke, maka kita tahunya kiblat sebenarnya lain daripada tu, maka takkanlah kita akan nak turutnya pendapat orang yang salah tu. Kita mesti kena turutnya pendapat yang kita tahu kebenaran dia berdasarkan dalil. Maka sininya Allah Ta'ala tambahnya kepada mereka petunjuk, tambah kepada mereka tu petunjuk, dengan tambahnya kepada mereka tu petunjuk, maka bertambah-tambahnya iman mereka. Mana cara Allah Ta'ala tambah tu adalah tambahnya petunjuk. Mana iman ni akan bertambah bila banyaknya ilmu. Lepas tu kalau kita nak menghilangkan kekeliruan di dalam masyarakat ni, kita kena memperbanyakkan memberitahu tentang ilmu. Sebab di kalangan masyarakat ni sekarang, dia memperbanyakkan melakukan bid'ah, melakukan syirik. Dia banyak benda ni. Maka kita pula tugas di kalangan kita sebagai orang yang belajar ni, kita tambahnya ilmu. Kita tambahkan ilmu. Sebab orang bila dia tahu ilmu, dia tidak akan buat benda yang dia tidak tahu ilmu tentang dia. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah Ta'ala menambahkan kepada orang yang menurut petunjuk Allah Ta'ala. Ihtadaw huda, itu orang yang turut petunjuk Allah Ta'ala. Orang yang sedia sudah ikut jalan petunjuk Allah. Orang ni dah Allah Ta'ala tambah. Itu petunjuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tambahkan dengan memberi petunjuk kepada dia, iaitu kepada orang yang sudi menurut petunjuk Allah. Sebab ada orang ni kita bagi ilmu pada dia, Al-Quran ke hadis, dia tak mahu turutnya Al-Quran hadis tu. Maka hidayah petunjuk ni akan dapat faedahnya kepada orang yang nak turut, orang yang sudah sudi menurutnya petunjuk Allah Ta'ala, ia ikut ataupun duduk di atas landasan jalan yang benar, sudah turutnya jalan Allah Ta'ala. Yang sudahnya dia ni tanam pada diri dia nya, aku hendak turutnya Al-Quran dan hadis. Aku akan turutnya apa yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul akan turut. Orang yang tanam pada diri dia ni pendapat ni, iaitu dia ni adalah satu orang sudi menerima petunjuk, apa saja petunjuk kebaikan yang mari pada dia, dia akan terima. Dan ini juga isyarat kepada orang berlapis dada menerima apa saja yang mari daripada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang yang turut petunjuk ni, zadahum, Allah Ta'ala tambahkan kepada mereka huda, Allah Ta'ala tambah kepada mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ketakwaan mereka. Allah Ta'ala beri pada mereka anugerah takwa, iaitu Allah Ta'ala, bila orang tu makin tahu tentang ilmu Allah,
dia tu akan jadi makin takut. Sebab takwa dengan mana? Takut. Takwa juga dengan mana? Menjaga hukum Allah. Maka dia tu akan bertambahnya jadi orang yang nak jaga hukum Allah. Bila bertambah ilmu, dia akan bertambahnya jadi orang yang nak jaga hukum Allah, hak syariat Allah Ta'ala, batasan-batasan Allah Ta'ala. Dia ni orang yang nak jaga. Ni kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, yang mana iman mereka sudah sedia ada dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi iman mereka dengan petunjuk ni. Desa lagi makna dia wa atahum taqwahum, juga boleh juga diberi makna Allah Ta'ala membantu mereka supaya mereka tu menjadi orang yang bertakwa. Boleh juga dengan makna tu. Satu dengan mana Allah Ta'ala memberi anugerahnya pada mereka bahagian-bahagian ketakwaan. Satu lagi dengan mana Allah Ta'ala menolong mereka supaya mereka tu menjadi satu orang yang bertakwa. Dan satu laginya makna Allah Ta'ala menerangkan pada mereka, menjelaskan kepada mereka apa yang perlu mereka takwa. Apa yang perlu mereka takut, apa yang perlu mereka jaga. Nak jaga hukum mana? Nak jaga hukum bid'ah ke? Nak jaga hukum hak sunnah? Nak jaga hukum hak syirik ke? Nak jaga hukum yang tauhid? Nak jaga Al-Quran dengan sunnah ke, ataupun nak jaga hukum anak pendapat-pendapat wali-wali ke apa? Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka apa yang sepatutnya mereka takwakan. Tiga makna. Wa atahum taqwa. Kemudiannya wa yazdadal ladzina amanu imanah. Ini surah Al-Mudaththir. Dan Allah Ta'ala tambahkan kepada orang yang mukmin itu iman. Ini kena tengok Al-Quran. Surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Situ mana lain. Dia ayat panjang. Itu tentang bilangan ahli neraka, penjaga neraka. Bilangan ahli neraka dijadikan benda tu fitnah
ataupun cubaan kepada orang-orang yang kafir. Tujuan dijadikan adanya bilangan-bilangan tertentu, malaikat yang menjaganya neraka ni ada bilangan-bilangan itu. Sini dia ada sebutnya 19 orang. 19 orang. Tujuan dia untuk bertambah yakinnya orang yang diberi kitab, dan akan bertambahnya orang mukmin ni iman. Wa yazdadal ladina amanu imana, dengan makna bertambahnya iman orang mukmin. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu apa saja berita daripada Al-Quran, bertambahnya iman orang mukmin. Maka dengan belajarnya hadis, berita-berita yang sampai kepada kita, kita akan bertambahnya iman. Kemudiannya wa qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana. Ini ayat sekerak ni kena tengok sikit. Siapakah di kalangan kamu akan bertambahnya dengan surah ini? Surah apa ni? Surah Al-Taubah. Dengan surah ini. Hadhihi ini mana? Surah ni. Itu apa? Imana, iaitu iman. Siapakah di kalangan kamu ni akan bertambahnya iman dengan surah ni? Yang ada di kalangan kamu. Maka jawapannya fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana. Maka bagi orang yang beriman, maka bertambah-tambahnya iman mereka tu disebabkan surah ni. Sebab dengan belajarnya, bila menerimanya ayat-ayat yang ada dalam surah ini, maka kita akan bertambahnya iman. Ni cerita masa zaman sahabat berlaku. Itu bertambah-tambahnya iman mereka ketika marinya ayat Al-Quran. Marinya ayat Al-Quran memberitahu pada mereka tentang berita-berita yang ada, yang baru, maka bertambah-tambahnya iman mereka. Wa qauluhu fakhshawhum fazadahum imana. Dan berkatanya orang kafirnya, ni pun ayat sekerak juga ni. Fakhshawhum, hendaklah kamu takut pada mereka. Takut pada orang yang nak serang ni. Takut pada tentera-tentera yang nak mari serang kamu ni. Tapi orang mukminnya fazadahum imana, bertambahnya iman mereka. Orang kafir mari nak serang orang Islam ni, bertambah iman pula. Bukan bertambah takut kepada, bertambah iman kerana mari tu kan percaya. Percaya apa? Percayanya orang kafir akan serangnya orang Islam. Percaya. Bila berita mari pada sahabat, yang mana kita ni di pihak yang benar, nak suruh takut, maka tahunya di kalangan sahabat bahasanya yang kata suruh takut tu bukan yang sebenar kali kita kena takut Allah, bukan takutnya orang kafir. Bahkan bertambah apa? Bertambah yakinnya mereka tu dengan berita-berita yang diajar di dalam Al-Quran. Dan ini adalah dalil je lah bertambah-tambahnya iman. Sebab ada orang ni bila mari musibah sikit tu, dia akan jadi lemah semangat. Tak ada dah Allah, siapa dah nak tolong kita? Siapa nak tolong kita? Kena takut ke orang ni. Orang ni lah orang yang paling gerebeh sekali. Orang ni lah orang yang paling hebat sekali. Siapa lagi ada yang lebih hebat daripada orang ni? Maka
Tak ada dah. Masa tu tak ada dah Allah. Allah tak ada dah. Mari musibah, mari yang besar sikit, tak ada dah Allah. Tak ada dah. Aku kalau tak ada ni tak boleh dah. Nak makan apa dah? Tak ada duit makan apa dah? Tak ada duit dah. Jadi itu di dalam fikiran manusia. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan bertambah yakinnya. Allah Ta'ala bila dia nak beri rezeki, dia akan beri rezeki. Tak ada piti pun, tak ada duit pun, Allah Ta'ala akan bagi duit. Allah Ta'ala akan beri makan. Tiba-tiba Allah Ta'ala pun beri makan. Bila beri makan tu bertambah yakinnya dia pada Allah Ta'ala. Makan ni bukan daripada duit, makan ni daripada makanan yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang mana kita boleh makan. Bila kita suap masuk dalam mulut kita, boleh makan, boleh telan, tu jadi rezeki kita. Dan bukan semua makanan yang kita beli pun boleh jadi rezeki kita pun. Yang kita buat pun tak tahu banyak mana. Tak makan pun banyak mana. Maka bertambah-tambahnya iman bagi orang yang kena musibah. Orang yang tak ada duit, dia makan jadi kuatnya iman mereka. Orang yang tak ada harta, maka bertambah-tambahnya iman mereka. Orang yang tidak adanya, contohnya tak adanya ada kehilangan nyawa ke, kekurangan di kalangan keluarga dia ke, anak mati ke, adik-beradik mati ke, siapa mati ke, bertambah-tambahnya iman mereka. Bukan hidup dia akan jadi tak tertuarahnya. Jadi tak tahunya mananya Allah dan apa semua, tak ada. Bahkan orang lain tengah, contohnya masa zaman apa, kena nyakit H1N1 itu setengah orang hak takut dia kan, siapa tak tupik rumah. Tupik rumah, keluar rumah, jakit H1N1 tu, kalau pergi pasar orang ramai pasar, kalau pergi hospital tak boleh juga. Kalau pergi hospital lah tempat berkumpulnya set-set pok-pok hak ada penyakit tu. Jadi nak pergi klinik pun tak boleh pergi, nak pergi hospital pun tak boleh pergi, nak pergi pasar pun tak boleh pergi, nak tak boleh pergi belakang, last sekali kena duduk dalam rumah. Jadi hidup dia siapa jadi satu rusing besar dalam hidup dia nya, aku ni ke mana pun tak boleh keluar. Maka ni dia panggil, dia sudah tak adanya Allah, dia tak adanya tawakal kepada Allah Ta'ala, tak ada rasa dah. Dia fikirnya semuanya kalau dia keluar mesti kenalah ke dia ke apa. Apa cerita apa terbang, naik kereta terbang jatuh kereta terbang, naik kereta accident, naik motor jatuh, lepas tu lah sekali jalan kaki kena tepuh orang pula. Jadi kalau jenis takut gini, ada juga orang yang fobia gitu. Sebab ada pernah satu orang yang saya kenal, masa di Pakistan itu, keadaan masa tu perang, ramai orang bunuh orang Islam masa tu. Kalau kita jenis pakai ada janggut ke, pakai serban ke, pakai baju-baju putih ke, baju jubah ke, kurta ke apa ke, duduk dekat madrasah ke apa semua, ada juga orang-orang yang serai bunuh. Jadi ada satu orang tu, dia nak pergi masjid pun tak berani, nak keluar pun tak berani, dia pakai duduk dalam rumah dia. Dia nak keluar, nak pergi kerana terpaksa nak pergi kena masuk kelas, pergi ngaji tu kerana terpaksa dia pun menyelik lah pada harkat lah, kena ditah jalan saja. Tu pun dia takut. Dan keadaan ini adalah keadaan orang tidak ada tawakal. Sebab itulah untuk berjihad fi sabilillah pun kena ada tawakal. Kena ada tawakal. Sebab orang yang berjihad fi sabilillah, kalau ada kemungkinan, banyak kemungkinan buta, kemungkinan kudung tangan, kudung kaki, cacat kekar, buta lah, pekak tu hak garanti lah, mudah sekali lah hak pekak tu zaman ni. Ini pekak ke maribong dekat tu pekak dah linganya. Jadi pekak ke, buta ke, cacat ke, mana benda tu mudah sangat berlaku. Tapi bagi orang mukmin ni, suruh gini tu, dia akan pertama-tamanya iman. Ini cerita sahabat. Dia bukan makin takut kata orang makin kita akan cacat lah, kita akan anak bini kita ni akan tak ada pok lah belakang lah. Tak. Bahkan bertambah-tambah yakinnya mereka. Bertambah yakinnya mereka ni akan mendapat syurga yang apa semua, bertambah yakin.
Wa qawluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaknya bertambah kepada mereka khitab sini khitab kepada saya tentera berlaku masa peperangan Ahzab. Iaitu tidak bertambahnya kepada mereka itu, iaitu orang-orang mukmin yang menghadapinya peperangan Ahzab itu, illa imanan wa taslima, mereka bertambahnya mereka iman, beriman kepada Allah Ta'ala. Itu bertambahnya iman situ dengan janji-janji Allah Ta'ala tu, mereka tu akan bertambahnya iman, makin percayanya mereka kepada Allah Ta'ala, dengan janji-janji yang Allah Ta'ala akan tunaikan. Jadi bertambahnya sini, bertambahnya iman mereka. Ya sini muka Imam Bukhari dia keluar ayat-ayat Quran yang potong-potong potong-potong, jadi kena tengok, kena cek sedikit dalam surah-surah lah. Sebab dalam surah tu dia akan jadi sesuai dengan ayat. Sebab ayat ni kalau kita nak terjemah memang boleh terjemah, tapi sesuai tak dengan ayat tu, dengan cerita yang atas ataupun ayat-ayat sebelum pada dia, barulah jadi kita boleh faham lah maksud dia tu. Jadi bertambahnya pada mereka tu iman, iaitu bertambahnya percayanya mereka, wa taslima, bertambahnya mereka tu tunduk patuh. Taslima dengan mana? Tunduk patuh. Mana tunduk patuh dengan ajaran Islam. Sebab taslim juga dengan mana Islam. Taslim dengan mana? Islam. Jadi tunduk patuh sini dengan maksudnya menurutnya petunjuk Allah Ta'ala, menurutnya perintah-perintah Allah Ta'ala, turut perintah-perintah Allah Ta'ala. Mana orang yang tunduk patuh ni, mana apa saja yang diberitahu perintah pada dia suruh buat tu, maka dia akan buat. Maka bukan hak lawan dia je, akan apa ni, ia jadi tak patuh ataupun tak ikut perintah, tak ikut perintah, lawan dia. Orang yang turut perintah lawan dia, orang yang tak turut perintah. Dan masa peperangan ni yang paling penting sekali adalah orang yang turut perintah komander dia. Mana kena adanya turutnya perintah amir dia, kena turut perintah amir. Kalau tak turutnya perintah amir, akan kucak-kaciknya jemaah tu. Bila dalam peperangan mesti kena turutnya satu ketua.
Kita tak boleh buat kata saya pun nak jadi ketua, orang ni pun nak jadi ketua. Oh, ketua mesti seorang. Semua kena atas satu kepala saja. Sebab tidak bolehnya ada jadi 2 pendapat, jadi 3 pendapat, ada 4 pendapat, dia akan jadi kuasa. Sebab satu yang ketua dia akan fikir satu untuk kebaikan semua sekali. Sebab kadang-kadang kalau satu orang ni dia akan fikir, mungkin dia fikir untuk perut dia saja, untuk diri dia saja, ataupun untuk jemaah kecil dia saja. Dia tidak nampak keseluruhan. Biasanya amir ni dia akan nampak keseluruhan. Mana kebaikan untuk semua jemaah-jemaah dia yang ada. Bukan satu jemaah, bahkan untuk semua jemaah-jemaah dia. Maka orang yang beriman ni bertambah kepada merekanya iman, dan bertambahnya kepada mereka tunduk patuh. Mana tunduk patuh pada ajaran Allah Ta'ala, tunduk patuh pada Nabi SAW lah kat sini. Apa saja perintah yang mari daripada Nabi, dia makainya tunduk patuh, patuh dengan ajaran Nabi SAW, perintah Nabi SAW. Bukan bila marinya musuh, biasanya kalau marinya musuh, akan jadilah satu orang tu, aku tak mau ikut, ketua ni pendapat tak betul lah, apalah. Bahkan bila mari macam musibah sekalipun, mari kesusahan sekalipun, bertambah yakin dia kepada Nabi SAW. Ini kelebihan. Sebab biasanya satu jemaah masa peperangan, bila berlaku musibah, bila berlaku kesusahan, maka semua orang akan tuning jari kepada ketua. Orang akan kata ni kesalahan ketua, dia lah, sebab dia lah. Tapi tak, sahabat-sahabat Nabi bahkan makin yakin kepada Nabi SAW, bahkan dia tu makin tunduk patuh kepada Nabi SAW. Mana ni perbezaan orang yang beriman dengan orang kafir. Ketika mana? Ketika masa peperangan pun beza dah. Habis itunya Imam Bukhari berkata selepas pada tu Imam Bukhari berkata lah, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Ni khulasah ataupun ringkasan pada hadis-hadis lah. Iaitu cinta kerana Allah, benci kerana Allah, termasuk juga iman. Maksudnya Imam Bukhari nak beritahu sini adalah contoh, iaitu banyaknya iman, cabai-cabai iman ni banyak. Antara dianya cinta kerana Allah Ta'ala pun termasuk iman, benci kerana Allah Ta'ala pun termasuk iman. Kenapa kita benci dia tu? Kita benci kepada dia kerana Allah. Kita benci pada dia ni kerana Allah. Kenapa? Dia melakukan satu perkara yang berbentuk ingkar pada Allah Ta'ala, melanggar syariat Allah Ta'ala, derhaka pada Allah Ta'ala. Maka kita benci dia, kita memarahi dia kerana Allah. Lepas pada tu satu orang tu pula, kita tu cinta dia tu kerana Allah, kerana dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tu, dia dapat juga kebaikan itu pada diri kita ataupun kebaikan kepada orang lain, maka kita cinta kepada orang itu kerana Allah. Dan ini juga termasuk iman. Ni apa ni? Contoh. Imam Bukhari mengeluarkan banyaknya contoh-contoh iman, iaitu segala kebaikan ni adalah iman. Segala kebaikan iman, bahkan bentuk tidak dengan perbuatan. Sebab benci cinta ni adalah satu sifat benda yang mari daripada hati, iaitu perbuatan hati. Cinta, benci ni mari daripada hati. Dia bukan benci ni dengan perbuatan dah. Benci ni mari dari hati. Kita suka, kita benci, ni benda ni adalah perbuatan hati. Benda bentuk sifat hati. Satu perbuatan berbentuk sifat, perbuatan tapi berbentuk sifat. Itu sifat kita tu membencinya orang, sifat kita menyukainya orang itu, mencintainya orang itu. Maka ni adalah satu bentuk perbuatan hati. Perbuatan hati sekalipun termasuk iman, seperti mana katanya Imam Al-Bukhari.
Ni berupa contoh-contoh tafsir daripada hak atas lah. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz, dan Umar ibn Abdul Aziz pernah menulis suratnya. Ni hadis mu'allaq terpotong sanad, yang mana Imam Bukhari tidak bertemunya dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah masyhur Umar Abdul Aziz ni dia mati pada tahun 101 Hijrah. Jadi Umar Abdul Aziz iaitu khalifah, dan dia juga sebagai tabi'in ya. Dia atas surat kepada Adi bin Adi. Nama dia tu Adi bin Adi. Pun tabi'in juga, dia mati pada tahun 120. Ni tabi'in juga. Mana satu orang khalifah atas surat kepada satu orang tabi'in, dia pun tabi'in, atas surat kepada satu orang tabi'in yang lain. Nama tabi'in itu Adi bin Adi. Dalam kitab tu dia ada tulis dah tu. Dia ni orang bawahnya Umar Abdul Aziz dah lah. Mana dia ni orang suruhan Umar bin Abdul Aziz dah lah. Mana dia ni sebagai PA kau ataupun pembantu pada Umar bin Abdul Aziz. Mana jadi macam orang besar lah. Di atas suratnya dia ada kata dia kata apa? Innal iman faraidah. Kata iman itu dia adanya faraidah, dia adanya benda-benda yang berbentuk fardu. Kefarduan ya. Banyak benda ya fardu. Itu amalan-amalan ya difardukan, diwajibkan kepada kita. Wa syara'i'a, dan juga syariat. Syariat sini maksud dia segala amalan-amalan tak kira lah bentuk amalan bentuk akidah ke ataupun amalan bentuk hukum hakam. Sebab syariat ni segala benda ya berkaitan dengan hukum hakam. Tak kira lah benda berkaitan dengan perkataan ke, benda berkaitan dengan hati ke, benda berkaitan dengan perbuatan ke, maka semua tu sekali tu mesti kena ikut syariat. Bahkan setiap kita ni dalam keadaan kehidupan kita seharian kita, di dalam rumah kita, di luar rumah, di mana saja tempat kita, kena ikut syariat Allah Ta'ala. Mana syariat ni? Kalau untuk mudah-mudah kan, dengan mana? Undang-undang Allah lah. Mana kena ikut undang-undang Allah Ta'ala. Ya selain daripada hak Allah Ta'ala syariat kan, tidak boleh dilaksanakan. Mana tak boleh buat lah. Wa hududa, ada juganya iman ini ada juganya batasan-batasan. Mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni dia kata iman ni dia adanya macam-macam. Banyak ada. Antaranya ada berbentuk fardu, ada yang bentuk syariat, dan juga adanya hudud, adanya bentuk batasan-batasan. Itu batasan-batasan sini iaitu benda yang Allah Ta'ala larang, benda yang Allah Ta'ala sekat, benda yang Allah Ta'ala sekat, benda yang Allah Ta'ala larang. Benda tu dipanggil batasan-batasan. Benda yang batas itu kita tidak boleh langgar batasan Allah Ta'ala, iaitu larangan-larangan ataupun sekatan-sekatan Allah Ta'ala. Wa sunanan, dan juga sunnah-sunnah. Sunan dengan mana? Sunnah-sunnah.
Itu sunnah yang dimaksudkan sininya benda-benda ya sunat-sunat lah. Kalau orang Melayu boleh faham lah, sunat-sunat lah. Tapi kalau sunat bahasa Melayu ni ia jadi dengan makna sunat potong. Sunat mana potong? Benda ya sunat, amal yang sunat. Contohnya solat sunat, puasa sunat, sedekah sunat kan. Mana tu dengan mana sunat. Ataupun bersunat tu lain lah. Bersunat berkhitan mana ya. Jadi itu lain lah. Jadi sunnah ataupun sunnah tu benda sama ya. Cuma bahasa kita panggil sunnah. Sebab tu tak panggil sunnah lah, panggil sunnah lah. Tapi sudah jadi istilah orang Melayu, maka jadi istilah lah. Satu perkataan sudah perkataan Arab istilah lain, tapi orang Melayu istilah lain. Orang Melayu dengan mana istilah lain. Kalau sunnah ataupun sunnah, kalau bahasa Arab sunnah ni dengan mana segala ya Allah Taala syariat akan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengikut hak jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tu dia panggil sunnah belaka. Sunnah belaka. Dan sunnah tu ada ya fardu, ada ya wajib, ada ya sunnah, dan ada yang tidak boleh buat. Ya ada benda ya sunnah ya kita tak boleh buat. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Bini Nabi ramah. Nabi nikah dengan ramah. Kita tak boleh nikah ramah seperti mana Nabi setakat pak ya. Lepas tu bini Nabi setelah kematian Nabi, tak ada orang yang boleh nikah dengan bini-bini Nabi. Bini-bini kita kalau kematian kita, bini-bini kita boleh nikah dengan siapa-siapa selepas pada tu. Ya halal dia nak nikah dengan orang tu. Jadi ada beza lah. Mana sunnah orang Melayu faham, sunnah lah orang Melayu faham dengan sunnah yang sebenar. Sebab sunnah yang sebenar dengan makna luas. Jadi sunnah yang dimaksudkan sini adalah betul-betul benda-benda ya tatawu, betul-betul ya betul seperti mana orang Melayu faham, iaitu sunnah. Benda yang tidak wajib, benda yang tidak fardu. Bahkan benda yang dibuat tu secara sukarela sebagai satu amalan tambahan, sebagai satu amalan tambahan. Benda tu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, tapi sebagai satu amalan berbentuk tambahan. Solat fardu, lepas tu kita solat sunnah. Zakat kita sedekah. Lepas tu apa lagi? Hal lain lah, haji, umrah ke misal. Dan sebagainya, hak benda-benda sunat. Jadi sunat sini dengan maksud ya tadilah, dan boleh juga dengan maksud keseluruhan. Maka kefardu syariah, hududa wa sunana, kalau kira sebenar sekalipun dengan satu makna ya. Boleh juga dimaknakan dia ni dengan satu makna. Sebab segala kefarduan apa? Mana benda yang Allah Ta'ala tentukan. Sebab fardu dengan mana Allah Ta'ala tentukan. Tentukan tak semestinya jadi wajib, tak semestinya jadi sunnah. Cuma sudah menjadi istilah ya fardu, ya sunat. Wa syara'iyah mana syara'i ni mana betul segala benda yang diperintahkan, disyariatkan. Manakala hududah benda yang dilarang. Manakala sunanah benda-benda yang betul sunnah, benda betul sunnah kita lakukan. Sama yang sini, faman istakmalaha istakmalal iman, maka bagi siapa yang menyempurnakan, yang sempurnakan perkara tersebut, menyempurnakan segala hal dia beritahu tadi, bahagian-bahagian iman tadi, maka dia sudah menyempurnakan iman. Kalau dia sempurnakan ini, maka dia sempurnakan iman. Dia buat fardu, dia buat fardu. Sunat dia buat, sunat dia buat. Syariat dia buat syariat. Tak jadilah batasnya Allah Ta'ala dia langgar, dia tak langgar. Maka kalau dia buat tu, maka dia telah menyempurnakan. Bukan yang jadi macam ni, benda yang fardu dia buat tak? Tak buat. Benda yang syariat dia buat tak? Tak, dia buat benda hak tak syariat. Lepas tu
Benda Allah Ta'ala larang dia buat ke? Dia buat. Benda-benda sunnah dia buat, benda-benda sunnah dia tak buat. Hak dia buatnya benda-benda bid'ah ke apa semua tu dia buat. Hak tu dia rajin lah. Kalau hak tu dia rajin. Kalau duduk yana tu hak tu dia rajin lah. Kalau nak suruh buat benda-benda sunat betul sunat, tak reti lah, tak tahu lah, macam-macam. Kalau duduk yana tu hak tu boleh. Ya apa? Ya hanana apa apa. Sihir. Benda ni jadi satu trend kan, ya hanana tu satu trend. Dia kena buat gini, ya hanana gitu. Dia kena ada cara dia. Sebab tu satu benda amalan, benda baru pak kita. Dulu pun orang tak telitah nak buat. Sekarang ni orang boleh telitah nak buat. Dulu orang tak berjoget dalam masjid, sekarang ni orang berjoget dalam masjid. Dulu orang ngaji pondok orang tak reti pun nak berjoget dalam masjid. Nak bergendai apa semua dalam masjid pun orang tak reti. Mari yahanana ni orang bergendai. Duk benda yahanana dalam masjid. Itu bahaya zaman sekarang ni. Mana satu perkara yang perlu kita larang lah benda tu. Sudah jadi trend dah gapo selepas pada azan kalau dalam radio kan yahanana. 10 apa sifat kalau mari channel-channel dalam TV, kalau channel-channel hak jenis bentuk Islami kan, bentuk yahanana, semua ada bentuk Islami sikit je yahanana dah. Jadi macam satu trend baru pula, benda ni bahaya. Selingan tu habis itu. Fa in aish fa saubayyinuha lakum. Maka jika aku sempat hidup, mana sempat dengan umur aku, mana aku panjang umur, fa saubayyinuha lakum, maka aku akan menerangkan, aku akan terangkan kepada kamu batasan-batasan tadi. Iman-iman tadi aku akan terangkan kepada kamu. Hatta ta'malu biha, sehingga kamu betul-betul beramal dengan ia. Mana beramal dengan cara sebenarnya iman. Bukan ada buat benda yang kara. Bahkan kita akan buat yang sebenar-benarnya iman. Wa in amut, jika aku nya mati tak sempat bagi tahu, fama ana ala sahabatikum biharisin, maka aku tidaknya terhegeh-hegeh nak berkawan dengan kamu. Mana aku ni tidaknya satu orang yang terhegeh-hegehnya nak jadi teman kamu. Aku tak mengakunya kamu sebagai teman aku kalau kamu ni perangai jenis karut. Tidak iman ya sempurna, aku tak mahunya kamu ni jadi sebagai teman yang rapat dengan aku. Orang yang boleh mengakunya sebagai sahabat aku. Mana kalau mati pun aku tak mahu mengakunya kamu tu sebagai sahabat. Duk main buat benda-benda karut, buat bid'ah tu lah dia buat, benda-benda hak syirik tu lah dia buat, benda tauhid tak tahu mana, benda-benda hak sunnah tak tahu mana. Wa qala Ibrahim, berkatanya Ibrahim situ Nabi Ibrahim alaihissalam, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapinya tujuan sebenarnya untuk menenangkan hati aku, nak menenangkan hati aku. Perkara yang hak diminta oleh Nabi Ibrahim supaya apa tu ada dia dia sebelum pada tu ada hak dia minta dengan Allah Taala, dan Allah Taala tegur dia, dan Nabi Ibrahim kata sebenarnya kalinya nak suruh jadi tenang, ataupun tenang sini bertambah yakin. Tu makna dia. Ni maksud dia bertambah yakin. Yakin dah kah? Yakin. Tapi dengan ada dalil, ada tunjuk zahir gini, makin yakin lagi. Dengar adakah ada Garuda? Dengar. Kalau boleh tengok sedap lagi, baru boleh yakin adanya Garuda. Misalnya kalau Garuda tu sungguh burung Garuda. Jadi yakin kau ada burung Garuda? Ya, yakin dah. Tapi kalau boleh tengok, boleh lagi. Dinosaur lah sebenarnya. Dinosaur. Yakin kau ada dinosaur ada? Dinosaur ada. Tapi kalau boleh tengok yang real,
Ya ori tu lagi yakin. Tu maknanya percaya dah, percaya dah. Mana percaya dah. Jadi sini pun lebih kurang gitulah dengan mana dia. Jadi sebab ayat dia ya tak silap burung burung ke apa? Burung burung apa dia? Kapal terbang Garuda. Kapal terbang Garuda ada juga. Surah Al-Baqarah. Baqarah ni rasanya cerita tu kan. Empat ekor burung. Jadi cerita tu lah. Mana menambahkan keyakinan. Jadi liyatma'inna qalbi, supaya makin tenangnya hati aku. Tak tenang sini dengan mana? Bertambah yakinnya aku. Yakinnya aku pada Allah. Tu maknanya. Wa qala Mu'az, berkatanya Mu'az bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'atan. Katanya Mu'az, ini hadis mu'allaq. Hadis pun dia bersama sanad lah. Dia ada sebut sini, katanya Mu'az, Mu'az bin Jabal, sahabat nabinya, ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah dengan kami beberapa waktu, niscaya kamu akan beriman beberapa waktu. Maksudnya bertambah iman beberapa waktu. Bukan tak beriman dah, tapi kamu akan bertambahnya iman. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkatanya Ibnu Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Yakin tu apa? Iman keseluruhannya. Yakin apa? Dia adalah iman keseluruhan. Sebab orang yang percaya ni adalah orang yang yakin. Dan orang yang yakin ni adalah orang yang tahu. Dan orang yang tahu, dia yakin. Maka iman ini adalah keyakinan. Mana dia yakin pada Allah, yakin pada Rasul. Dia yakin. Maka dengan keyakinan dia tu, maka itulah dalil bagi dia beriman. Jadi iman, ya adanya yakin, mestinya melaluinya ilmu. Dan ilmu baru yakin. Sebab nak mari yakin mestilah dengan ilmu. Maka iman ni tak akan dapat melalui jalan tanpa ilmu. Tu nak kita tahu. Mana iman, kalau kita nak ada iman, mesti kena ada ilmu. Ada ilmu baru ada iman. Bukannya iman kepada kita masuk Islam dah, kita pun pergi ke kubur ke mana ke, kita duduk tapa situ duduk 40 hari ke apa, kapan-kapan kita akan jadi satu orang beriman. Jadi orang beriman dah. Kita tapa mana-mana di bukit mana-mana tu akan jadi orang beriman. Dah. Maka untuk jadi yakin. Dia kata, "Bapa dia pergi kubur tu?" Nak suruh yakin. Dia kalau di Kelantan tu dia buat dia gali pula kubur. Dalam tu boleh duduk dalam tu lah. Jadi malam-malam tu duduk dalam tu lah belakang bukan belakang lah, sorang tu lah. Sorang ke dua orang ke dia atas jemaah dia ke masuk. Duduk situ, itikaf situnya sampai pagi esok 2-3 hari pun ada atas-atas hari dia lah. Tujuannya apa? Tujuan nak suruh yakin. Tujuan dia nak suruh yakin. Tapi keyakinan kita dengan cara kita tak. Keyakinan kita dengan cara ilmu. Dengan ilmu itulah kita yakin. Wa qala Ibnu Umar, berkatanya Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yad'a ma haka fis sadri. Berkatanya Ibnu Umar, satu orang hamba itu tidak akan mencapainya hakikat takwa. Hakikat ketakwaan tak akan capai, sehinggalah ia meninggalkan perkara yang haka sini dengan mana taraddada dengan mana berulang-alik ataupun waswah ataupun syak ragu mana tak yakin. Jadi dia meninggalkan benda-benda yang tidak meyakinkan diri dia.
fi sadri, yang ada di dalam hati dia. Selagi ada benda tu, maka dia tidak akan mencapai hakikat takwa. Sebab hakikat takwa adalah keyakinan, iaitu yakin dengan ilmu. Yakin tu dengan ilmu, bukan yakin tu dengan pergi kubur, bukan yakin tu dengan duduk dalam lubang tu, lubang ni, lubang tu, lubang apa, gua tu, gua ni, tu atas bukit tu, tu atas batu tu, mana duk tak apa. Itu mari dengan keyakinan. Sebab tu juga dalam masalah hukum hakal, apa saja pendapat yang diberi kepada kita, pendapat-pendapat kan. Ada satu orang tu bila kita tanya hukum pendapat pada dia, kita pun rasa puas hati tapi hati tu rasa tak sedap mana. Pendapat ni tak berapa sedap mana. Lepas ustaz tu dia kata beres lah. Tapi dalam hati tu rasa tak sedap. Rasa tak sedap lah. Lepas tu dia pun tanya satu orang lagi pula. Dia tanya tu, dia bolehnya rasa yakin, tak ada ragu-ragu apa-apa. Kerana sudah diberitahunya dengan dalil-dalil yang kemah, yang dia boleh faham. Sebab kadang-kadang dalil tu kemah dah, dalil tu sahih dah, tapi kadang-kadang orang ni tak faham kan. Dia tak faham. Bila dia tak faham, maka dia akan jadi hadis sahih pun tak faham jugalah dia. Bila tak faham, seolah-olah hadis yang sahih pun jadi dhaif lah juga, kerana tak faham. Sebab masalah manusia ni kerana tak faham. Kerana tak faham. Kerana tak faham ni lah, mesti ada penerangan. Bila ada penerangan tu dia faham. Ada penerangan tu dia tak faham. Penerangan hak dia tak faham, maka akan menyebabkan dia ragu. Bila ragu, selagi mana dia ragu, dia jangan laksanakan benda yang dia ragu. Dia kena melakukan perkara-perkara yang yakin. Yakin ni adalah air kosong. Bukannya dia kata ni ada yang kata ni racun ni, air klorok ni. Klorok ni. Tak apa, kita test dulu tengok. Jadi tak mungkin yang kita jadi gitu. Sebab biasanya klorok kita boleh tahu dengan bau dia. Mana klorok? Bau klorok. Orang kata klorok, klorok lah. Tak bau pun klorok, minum lah. Kerana kita yakinnya ni air kosong. Sebab kalau klorok mesti bau klorok tu. Ni dipanggil ilmu, iaitu bau tu adalah sebagai ilmu. Maka ni dipanggil keyakinan, yakin. Maka yakin ni lah kita buat apa saja perkara dalam perbuatan kita, hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita buat perkara yang yakin. Tapi ada satu perkara yang kita tak yakin. Contohnya tak yakin kerana tak nampak lah, macam-macam lah. Maka ada yang kata benda ni arak tak apa lagi. Ada yang kata racun. Apa tu racun pula benda kita tak nampak ke apa. Kita pun tak tahu jenis racun hak tak ada bau pun mana. Jadi kita nak teka, boleh teka, tapi nak tanya orang tu kata dak, ni bukan racun. Orang lain pula kata ada, ni racun. Orang tu kata racun, orang ni kata tak racun. Jadi sini maknanya hukum sini kita dengan tak tahu kita, maka kita akan jadi tak yakinnya ni molek ke tak molek air ni. Bila tak molek, bila kita tahu dah air ni tak molek, kita tak buat lah, kita tak minum, tak terang minum. Takkanlah kita nak minum benda yang kita tak yakin benda tu racun ke tak. Ataupun paling mudah sekali, contoh dalam sungai tu ada buaya ke tak ada buaya. Takkanlah kita nak terjun dalam sungai tu, kita cak baju, cak luar apa semua, kita nak terjun dalam tu. Orang kata buaya ada situ, ada buaya situ. Orang lain pula kata dah biar walk situ. Kita pun ragu. Orang tu pun kata teranglah nak tahu. Takkanlah dia tu nak terjun kan. Kena pula tepat pula spek mana sesuai sangatlah buaya. Lepas tu tapak kaki buaya pun ada lah. Atau yang tu kata dah bukan tapak kaki buaya tu untuk bewok. Tapak kaki bewok tu. Jadi takkanlah kita nak terjun
Sebab tu manusia ni bila berkaitan dengan hidup mati, dia akan was-was, dia akan tinggal benda tu, dia akan tak terai lah. Kalau berkaitan dengan hidup mati tapi berkaitan dengan Allah, bila berkaitan dengan Allah, tak apa, Allah Ta'ala tak apalah. Beda orang syirik ke? Tak apa, syirik biasa. Jadi dia kalau berkaitan dengan Allah Ta'ala, dia tak kisah mana. Maka orang lagu ni orang yang tidak ada iman. Orang yang tak ada iman, dia ni berkaitan dengan Allah Ta'ala, dia tak cara langsung. Dia bagi dia dengan Allah Ta'ala ni tak ada apa-apa. Sepatutnya dia bila berkaitan dengan Allah Ta'ala, dia kena kena teliti. Benda ni benda mari yakin daripada Allah Ta'ala kena. Maka sebab itulah sini yang berkatanya siapa ni? Ibnu Umar, tidak mencapainya hakikat takwa. Jadi dia tu mencapai hakikat takwa dah. Kalau dia masih lagi melakukan perkara-perkara yang ragu-ragu, maka dia masih lagi tidak benar-benarnya beriman. Tidak benar-benar beriman. Mungkinlah dia beriman tapi bukannya hakikat sebenarnya sebagai orang yang beriman. Orang beriman ke tak dia buat bid'ah hari-hari, dia buat bid'ah. Lepas tu ada dalil ke tak? Tak ada dalil. Benda tu nampak molek kita buat lah. Sanah lah. Dia kata baguslah. Benda tu nampak molek, mana kita boleh buat lah. Kita duduk yahanana molek lah tu. Benda tu boleh pahala. Jadi benda tu boleh pahala, benda tu sunat lah kita buat. Jadi kalau kita buat tu akan mendatangkan pahala kepada kita. Perkara yang dia buat tu ada dalil lah? Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, benda tu meragukan. Bila benda yang meragukan, dia tu tidak sempurnanya iman. Cuma kita tidak hukum ke atas dianya kafir murtad lah. Kafir murtad tak akan jadilah gitu. Cuma kita fatwa kepada orang lagu ni, orang ya tak sempurna iman lah. Tak sempurna ni macam orang terencak akal kau gana ke kan? Ada kekurangan situ. Kekurangan dari segi nak beramal, dari segi nak berilmu, nak mengambil ilmu, apa semua tu dia berlakunya kekurangan. Bila diminta dalil daripada dia, bila diminta dalil tak boleh bagi tahu dalil. Hanya saja dia boleh katanya benda yang bagus, apa salahnya? Benda tu bagus dah, apa salahnya kalau kita buat? Jadi benda yang dia buat tu ada dalil, tak ada dalil. Bila tak ada dalil, benda meragukan. Benda yang meragukan, jika dia masih lagi buat benda yang meragukan, dia tidak akan capai hakikat iman yang sebenar. Wa qala Mujahid, berkatanya Mujahid, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha. Ini kelas ni siapa apa ni? Satu pun. Padahal hak tu panjang ni, hak ni rasa panjang sikit ni. Kalau syara'a lakum tu panjang. Jadi pada sekadar lah. Allah alam suwa alhamdulillah. Nak cerah pun boleh. Ikut 2 kilo dan 3 lagi. Cumanya kalau bolehnya jangan tulis pukul 9 nak mari lah. Sebab kalau tulis pukul 9 nak mari, pukul 10 baru ngaji. Jadi kita kena tulis itu pukul 8. Pukul 8 insya-Allah, pukul 9 lah orang marinya, insya-Allah. Jadi gitulah. Cuma kalau pukul 10 ngaji sejak baru ni kita ni. Ni pukul 10. Tadi start ada pukul 10 lebih tadi, 10:05 minit gitulah. Kenal lah tadi. Jadi 10 lebih, start pukul 10 lebih, habis pukul 11. 11 pun mana cukup sejak ni baru. Allah alam sawab. Alhamdulillah. Tak habis lah. Ni belum masuk hadis ni. Ni asal. Okey. Ni memang panjang. Memang panjang.